Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhruddin bin Suhaimi, bernombor matrik 052383. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. InsyaAllah untuk video mustalah hadis, saya akan berkongsi sedikit berkenaan Al-Musahaf. Saya ulang, Al-Musahaf. Al-Musahaf dari segi bahasa bermaksud kata nama objek daripada Al-Tashif, iaitu kesilapan dalam catatan. As-Sahafi iaitu orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Dari segi istilah pula, tasrif ini mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah secara lafaz ataupun makna. Kepentingan mengetahui hadis musahaf. Ia merupakan ilmu yang sangat utama dan halus. Kepentingannya sangat jelas dalam menerangkan kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Tugas yang begitu berat ini hanya dapat dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya seperti Al-Daruqutni. Seterusnya pembahagian menurut ulama. Ulama telah membagikan hadis musahaf ini kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, tempat kesalahan. Tempat kesalahan ini telah dibagikan kepada 2 tempat, iaitu tasrif pada sanad. Contohnya Anin Awam Ibnu Marajim an Abi Utsman An-Nahdi an Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'adduna al-huquqa ala ahliha la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Dari Awam bin Marajim dari Abu Utsman An-Nahdi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sungguh penuhilah hak-hak pada orang yang berhak menerimanya. Yahya bin Ma'in pernah mentasrif sanad pada hadis di atas, iaitu marajim menjadi mazahim. Tempat kesalahan yang kedua adalah tasrif pada matan. Contohnya, man shama ramadhana wasba'ahu sittan min syawalin fakannahu shama dahra kullahu. Bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti telah berpuasa setahun penuh. Abu Bakar Ash-Shuli pernah meriwayatkan hadis tersebut, namun kekeliruannya adalah pada lafaz sittan, iaitu 6 hari, yang diriwayatkan dengan lafaz syai'an, iaitu sesuatu. Tentu saja hadis di atas adalah hadis yang kuat dan dinilai diterima untuk diamalkan. Namun jika periwayatannya menggunakan lafaz syai'an, maka menjadi sebuah kedhaifan yang parah. Dikhawatirkan orang awam menerimanya akan gagal faham. Pembahagian yang kedua adalah punca kesalahan. Punca kesalahan ini juga telah dibagikan kepada 2, iaitu tasrif basar, tasrif basar, iaitu penglihatan. Tasrif basar ini adalah penyebab kesalahan yang sering berlaku, sedangkan yang dimaksudkan oleh tasrif basar adalah penulisan hadis yang tidak jelas bagi mereka yang membacanya. Ini disebabkan oleh tulisan yang lemah atau huruf putus-putus. Punca kesalahan yang kedua adalah tasrif sama', iaitu pendengaran. Tasrif ini berlaku kerana pendengaran yang lemah, jarak antara pendengar dan yang didengarnya sangat jauh, dan seterusnya. Ini menyebabkan sebilangan perkataan tidak jelas kepada pencerita kerana sebilangan perkataan terbentuk dari corak yang sama. Pembahagian yang ketiga adalah lafaz ataupun makna. Tasrif pada lafaz. Tasrif ini paling banyak berlaku. Contohnya terdapat pada contoh yang telah saya bacakan sebelum ini. Tasrif pada makna, iaitu perawi yang melakukan tasrif itu mengekalkan lafaz dengan keadaannya, tapi dia mentafsirkannya dengan cara dia memahami makna itu tidak mengikut makna yang asal. Contohnya, kata-kata Abu Musa Al-Anazi, kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan, kami dari kabilah Anazah. Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap ke arah kami. Beliau masukkan dengan hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap Anazah, yakni tombak. Beliau telah waham bahawa baginda SAW bersembahyang menghadap kabilah mereka, sedangkan Anazah itu ialah tombak yang dipacakkan di hadapan orang yang bersembahyang, yakni ataupun sutra. Sebab berlakunya tasrif yang banyak pada perawi. Kebiasaannya, tasrif yang banyak berlaku pada perawi kerana dia mengambil hadis melalui kitab dan catatan
tanpa menerima daripada guru-guru ulama hadis berkata, janganlah kamu mengambil hadis daripada sahafi, maksudnya jangan kamu mengambil hadis daripada orang yang mengambilnya melalui catatan tanpa guru. Menurut pembahagian Ibnu Hajar telah membagikan al-mushaf ini kepada dua bahagian, iaitu al-mushaf dan al-muharraf. Mushaf, hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada titik huruf dalam keadaan tulisan tetap kekal, tidak berubah. Yang kedua, muharraf. Muharraf, tidak, hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada baris dalam keadaan tulisan tetap kekal, tidak berubah. Antara kitab yang masyhur berkenaan al-mushaf iaitu At-Taskhif oleh Al-Daruqutni, Islah Khata' Al-Muhaddithin oleh Al-Khattabi, dan yang terakhir Tasifat Al-Muhaddithin oleh Abu Hamid Al-Askari. Sekian saja daripada saya. Syukran jazilan.